Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam beristirahat pada waktu malam ini. Terima kasih kepada yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan pada malam ini. Ramai juga yang live. Tadi rakan-rakan saya yang live seperti Said Badilishah live tadi. Kemudian malam ini jelajah Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim jelajah di Selangor juga live. Saya tengok live dia tadi 11,000 lebih dekat 12,000 yang live malam ni, alhamdulillah. So kita tengok juga yang Mustafa Mansur, saudara Mustafa Mansur pun live tadi. Terima kasih, alhamdulillah juga. Jadi daripada segi sini kita nampak bahawa aktiviti live ni dah ramai yang mula buat. Terima kasih. Waalaikumsalam, salam reformasi kepada kawan-kawan yang menonton kita. Romi Rom, kemudian Daniel Zairin, kita ada Hayati Kartini dari Kelantan, Abdul Halim Faiz dari Selayang. Terima kasih. Baru habis menonton DSI berucap. Yes, salam dari Ceras. So ramai juga menonton pada malam ini dan kita lucky sebab kita ada banyak cover, banyak topik yang kita nak cover pada malam ini, insya-Allah. Salam Sambatan Moti. Terima kasih. Nur Halim daripada JB. Terima kasih Nur Halim. Titi di Jaya. Salam semua. Jaafar Rahman daripada Ireland, Habib. Terima kasih Habib daripada Ireland. Terima kasih Kuala Selangor. K Uni Setu Krishnan. Wan Azri daripada mana dah? Kelang ada. Frederick Low. Habis dia saya Iswardi pula. Oh dah habis tadi Saya tak sempat nak tengok habis. Sebab saya nak kena buat live kan. Yang penting sebenarnya insya-Allah kita terus sambung menyambung topik-topik kita pada malam ini, dan kita bercerita tentang apa yang sedang berlaku dalam politik negara kita dan situasi dan keadaan yang ada pada negara kita, insya-Allah. Pada hari ini saya ada yang kata asyik ulang cerita yang sama. Dia cerita yang sama tetapi kadang-kadang tonasi dan intonasi yang berbeza. Ceritanya sama, kadang-kadang tonasi dan intonasi berbeza. Dan saya, macam saya kata, saya bukan bercakap tentang apa yang telah berlaku, tetapi saya menganalisa apa yang sudah berlaku kepada apa yang mungkin akan berlaku, supaya kita lebih mudah untuk mencerna, lebih mudah untuk kita menilai, lebih mudah untuk kita mencari-carikan fakta-fakta yang ada dan membaca di antara butiran-butiran, kutipan-kutipan, imbasan sejarah yang ada di dalam yang telah berlaku di negara kita, supaya mudah untuk kita melihat sebenarnya apa yang akan berlaku, bagaimana dia berlaku, kenapa dia berlaku. Itu persoalan-persoalan yang kadang-kadang menjadi menjadi puzzle ataupun menjadi satu igawan ataupun menjadi satu tanda tanya kepada ramai yang mengikuti perkembangan politik tempatan tanah air kita. Kadang-kadang bila sesuatu itu berlaku, orang selalu tanya soalan, kenapa dia sanggup khianat? Kenapa dia tak nak setia? Kenapa dia orang tak nak setia kawan? Kenapa dia orang nak sanggup ikut Mahathir umpamanya? So persoalan yang paling susah dijawab dalam apa-apa peristiwa sekalipun adalah persoalan kenapa. Bagaimana kita tahu jawapan apa yang berlaku, kita senang nak jawab. Bila dia berlaku, kita senang nak jawab. Tetapi persoalan kenapa dia berlaku, itu adalah satu persoalan subjektif yang kadang-kadang malah pelakunya sendiri pun tak tahu kenapa dia buat sesuatu perkara tu. Kadang-kadang kita pun, kenapa kita nak kena pilih A tak pilih B? Kadang-kadang kita pun rasa tak tahu kenapa kita pilih A, tapi dalam keadaan dan circumstances yang ada itu sebab kenapa kita pilih keputusan tersebut. Dan setelah kita menganalisa peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelumnya dan akan datang, baru kita nampak, oh kenapa dia melakukan perkara tersebut. Jadi satu lagi yang susah dalam kita ni, sebagai masyarakat kita ni sukar untuk melihat kepada sejarah, kita sukar untuk membaca sejarah, dan daripada sejarah itu kita sukar dan susah bagi kita untuk nak menggunakan sejarah itu sebagai satu tool, sebagai satu alat untuk kita menjadi penanda aras, menjadi satu orang kata neraca kepada apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Satu benda yang kita tidak boleh tipu adalah sejarah. Sejarah ini adalah satu benda yang boleh memberi pengajaran kepada kita agar kita tidak mengulangi kesilapan yang sama, agar kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan sebelum ini. Jadi rungkaian-rungkaian yang kita bawa, yang kita ungkapkan itu membawa kita kepada agenda kita pada hari ini, insya-Allah. Yang pertama sekali, kita bercakap tentang Parti Baru Mahathir. Parti Baru Mahathir ni, macam saya kata, saya dah ulang banyak kali dah dalam live saya sebelum ni, bukanlah sesuatu yang di luar jangkaan.
Malah saya masa saya interview Mukhris hari itu pun, saya tanya kepada beliau, sekiranya Datuk Seri dan juga tim dipecat daripada berjaya dipecat daripada Bersatu, adakah Datuk Seri akan buat parti sendiri? And the next nightnya, malam seterusnya, saya katakan bahawa likeliness Mahathir akan buat parti sendiri. Saya kata Mahathir akan buat parti sendiri. Dan alhamdulillah today terbukti announcement daripada Tun bahawa beliau akan membuat parti sendiri. Dia kata, macam mana kau tahu suara dia nak buat parti sendiri? Mahathir bagi tahu. Tak, itu saya kata tadi, ability kita dia bukan masalah apa pun. Tuan-tuan perempuan boleh sebenarnya. Benda ni is just logical. Benda yang logik. Benda yang kalau kita fikir secara, saya bermain dengan kebarangkalian dan kemungkinan. So, kebarangkalian yang ada lebih mungkin untuk dibuat parti sendiri daripada dia berjaya merampas Bersatu. Disebabkan oleh keadaan yang ada sekarang. Apa keadaannya? Yang pertama sekali, kita kena faham bahawa Mahathir tidak berjaya mengekalkan kuasa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia tak berjaya mengekalkan kuasa dia, pandainya Muhyiddin ni, dia letak KDN itu orang Bersatu. Menteri KDN, Kementerian Dalam Negeri itu adalah orang Bersatu. Dan juga merupakan Setiausaha Agung Bersatu yang memecat ke-6 orang ini. So, bila Mukhris mengatakan pada waktu saya interview, dia kata bahawa dia akan saman Perdana Menteri dan juga saman ROS kerana membatalkan penyertaan mereka. Saya katakan bahawa tak mungkin boleh nak menang saman tersebut. Kerana apa? Menteri yang kamu nak saman tu adalah KDN yang juga sekarang ini memecat kamu di dalam Bersatu. Dan Perdana Menteri itu adalah Presiden kepada Bersatu yang mana kamu nak lawan. Suka atau tidak, Mahathir telah mewujudkan negara ini, telah mewujudkan satu sistem sewaktu pemerintahan beliau itu di mana Perdana Menteri adalah orang paling berkuasa di Malaysia. Suka atau tidak, itulah sistem yang telah di-create seawal pada zaman Tun Mahathir dahulu. Dan beliau telah mencipta sistem yang sangat bagus bagi seorang diktator. Iaitu sistem di mana segala-galanya dikuasai oleh Perdana Menteri. Dan tidak ada siapa lagi yang berjaya mengubah sistem tersebut. Dan disebabkan itulah antara sebab wujudnya Parti Keadilan Rakyat dan Reformasi yang diwar-warkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu untuk mengalihkan kuasa daripada satu tangan, mengalihkan pusat kuasa daripada satu tangan, iaitu Perdana Menteri. Dalam sistem demokrasi, dia ada separation of power dipanggil, iaitu kita ada executive, kita ada legislature dan juga kita ada judiciary, badan kehakiman, badan pelaksana iaitu executive dan juga badan pembikin undang-undang ataupun legislatif, orang yang membuat undang-undang, parlimen. Eksekutif, pegawai-pegawai kerajaan dan legislature, kehakiman. So, tiga badan ini sepatutnya independent from each other. Berbeza, maksudnya tidak terikat dengan antara satu sama lain. Tetapi itu secara teori kalau kita belajar, kalau saya dulu belajar sains politik kan, dalam constitutional law, kita belajar sains politik. Itu secara teorinya, tetapi dalam praktikalnya di Malaysia, benda itu tidak berlaku. Dan kita tahu contohnya, menteri mempunyai kuasa dalam menentukan hala tuju eksekutif. Menteri mempunyai kuasa dalam menentukan hala tuju eksekutif. So, eksekutif akhirnya bergerak atas tindak balas ataupun atas arahan daripada hala tuju menteri. So, katakanlah sekarang ni Menteri A, 2 tahun kemudian macam berlaku Kementerian Pendidikan, tukar pula kepada Menteri B, dia boleh tukar hala tuju tersebut. Sebenarnya kalau kita nak betul-betul rombak sistem, sepatutnya menteri tidak boleh mempunyai kuasa eksekutif untuk menentukan hala tuju satu-satu kementerian. Dia hanya mempunyai kuasa legislature, bukan kuasa eksekutif. Yang mempunyai kuasa eksekutif, sebab apa? Yang ada long term planning adalah ketua pengarah. Ketua pengarah satu-satu jabatan. Kita panggil DG, Director General. Ketua pengarah ini sepatutnya mempunyai visi 10, 15, 20 tahun kepada jabatan ataupun kementerian tersebut. Dia yang mempunyai direction, bukan menteri. Menteri bertukar setiap 5 tahun. Itu pun kalau 5 tahun. Kadang-kadang macam kes yang PH ni 2 tahun dah bertukar. Jadi bila 2 tahun bertukar, akhirnya dia bertukar. Akhirnya bertukar. Sebab itu kita punya kementerian selalu tidak mempunyai arah tuju, hala tuju yang betul. Itu menjadi masalah kepada kementerian-kementerian kita, yang sepatutnya membawa kepada hala tuju yang sebenar. Tapi kita tidak boleh. Kita punya plan, kita hanya survive during the minister itu. Habis minister itu, kita tukar plan baru. Jadi setiap 5 tahun kita kena tukar plan baru. Dan plan jangka panjang kita akhirnya tidak berjaya. Sebab itu saya kata kena ada separation of power tersebut.
Balik kepada isu Mahathir tadi, bila dia buka parti dia sendiri, bila kita cerita parti dia sendiri, itu adalah satu logical conclusion kepada apa yang akan Mahathir lakukan dalam langkah seterusnya. Jadi kita kata dalam langkah seterusnya ini, apakah yang akan berlaku? Saya kata bahawa adakah parti semisal Azmin, Zuraidah, mereka tidak mempunyai parti sekarang ini. Adakah mereka akan menyertai parti Mahathir ataupun mereka ada parti sendiri yang mana mereka hendak bernaung, yang bergabung dengan parti Mahathir contohnya. Di mana dalam kes ini hari ini, interestingly Syed Saddiq tak ada dalam 6 tu. Interesting kan? Tapi tak apa, itu cerita lain. Cerita di hari yang lain. Balik kepada cerita tadi tu, bila dia kata 6 ni, kemudian Mahathir dia buat kenyataan, dia kata dia confident 70% ahli bersatu akan lompat parti dan menyertai parti baru beliau. 70% akan menyertai parti baru Mahathir ini. Saya kata conclusion saya sebenarnya itu adalah satu figure yang terlalu besar bagi Mahathir. Itu satu figure yang terlalu besar bagi Mahathir untuk dia nak claim bahawa 70% ahli bersatu akan join dia. Kenapa? Satu benda lagi yang kita kena belajar, kebanyakan ahli bersatu ini adalah bekas-bekas orang UMNO. Yang mana mereka kecewa, mereka kena buang, tak dapat jawatan dan sebagainya. Kebanyakan. Bukan semua, tetapi kebanyakan. Dan bila mereka berada di dalam puncak kuasa sekarang ini, mereka menjadi kerajaan, apa alasan untuk mereka nak lompat parti? Apa alasan untuk mereka nak lompat parti? Dalam keadaan mereka sekarang ini berkuasa. MPKK, kalau kita tengok ahli majlis, kalau kita tengok ketua kampung, daripada peringkat bawah kepada peringkat atasan, ketua bahagian, kepada peringkat atasan lagi, orang-orang yang punya projek company, kepada peringkat atasan lagi, kepada menteri, GLC dan sebagainya. Kenapa? Apa alasan mereka untuk nak lompat parti? Apa alasan mereka untuk menyertai Mahathir? Kesetiaan. Itu saya kata, duit boleh beli manusia, tetapi duit tak boleh beli kesetiaan. Duit boleh beli manusia, tetapi duit tidak boleh beli kesetiaan. Kerana kalau kesetiaan, sebab orang akan pergi melompat, ramai dah MPs di dalam bersatu itu pergi lompat ikut Mahathir. Sepatutnya tinggalkan Muhyiddin Yassin itu di situ. Sekarang ini yang setuju untuk lompat pun 2 orang. Yang setuju pun untuk lompat pun 2 orang pergi ke Mahathir. Itu pun mereka tak berani nak declare. Tak berani nak declare. Dia tunggu masa je sekarang ni. Kalau tumbang kerajaan PN, maka mereka yang lompat dahulu. Supaya boleh claim jawatan secepat mungkin di dalam kerajaan Mahathir. Kerana apa? Cerita Mahathir sekarang ni bahawa dia sudah mempunyai kekuatan dan kerajaan akan bertukar pada bila-bila masa. Saya percaya benda ini akan berlaku. Kalau sekiranya betul pun kerajaan PN ini tumbang, dia Muhyiddin akan buat sebagaimana yang dibuat oleh Syafi'i Abdal, iaitu dia akan umumkan snap election untuk berlaku. Disebabkan oleh itulah maka sekarang ini SPR sudah pun mula membuat latihan. Kalau kita tengok surat pun ada surat yang pergi ke sekolah tu sebenarnya tak betul. Ada yang kata surat tu tak betul. Tapi tak apalah. Tetapi yang betulnya SPR sudah pun membuat latihan untuk menghadapi pilihan raya sekiranya berlaku PR15. Ada orang kata, nah, ini bukti bahawa PRU akan berlaku tidak lama lagi. Tak, itu bukan bukti dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu tugas SPR. Kerana apa? SPR kena bersiap sedia sekiranya snap election itu berlaku. Macam contohnya Sabah lah. Sabah ni bukan sesuatu yang boleh dijangka oleh SPR. SPR menjangkakan pilihan raya negeri Sarawak. SPR menjagakan snap election PRU. Bukannya snap election Sabah. Jadi bila Sabah itu berlaku, maka mereka kena berada dalam keadaan bersedia. Kenapa? Sebab kita sekarang ini SPR kena menghadapi kemungkinan bahawa pilihan raya ini berlaku dalam keadaan COVID. So kalau COVID, dia punya norma dia lain, dia punya metod dia lain, dia punya apa orang kata atur cara dan juga dia punya prosedur dia akan berbeza. So daripada situ nanti kita akan dapat merungkai, mereka akan dapat melihat bagaimanakah cara yang betul, prosedur yang betul untuk menghadapi. Contoh ini mungkin akan berlaku di mana mungkin pilihan raya ini tidak akan berlaku 1 hari. Berkemungkinan dia boleh jadi 2, 3, 4 hari. Berkemungkinan kalau pilihan raya berlaku, dia tak akan berlaku macam contohnya pernah berlaku tahun 60-an, 70-an dahulu. Pilihan raya sehingga 3-4 hari. Cuma kemudian dijadikan sehari kerana masalah kos terlalu tinggi pada waktu tersebut. Tapi dalam keadaan sekarang, mungkin kita kena consider pilihan raya mungkin lebih daripada sehari. Dan mungkin dia akan bermula dengan kawasan-kawasan. Contohnya, kawasan untuk A kena mengundi dahulu. Contohnya DUN itu, mungkin dia bagikan kepada 3, 4, 5 zon, for example. So, zon 1 kena mengundi hari pertama. Zon 2 hari kedua. Zon ketiga hari ketiga. Zon keempat hari keempat. Zon kelima hari kelima. Contoh.
Kan? Itu kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. So benda ini, prosedur ini tak pernah kita ada dalam masa, at least pada masa saya hidup lah. Mungkin datuk nenek saya, kita dahulu ataupun bapa kita dahulu kan, mungkin pernah menghadapi situasi tersebut di mana pilihan raya berlaku 3-4 hari. Tetapi dalam keadaan sekarang tak. So prosedur baru ini SPR kena consider dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang ini. Sebab apa? Kita bermain dengan COVID. Tak boleh semua serentak at one time. Katakanlah turun mengundi sampai katakanlah mungkin kawasan tu 100,000 turun mengundi. 100,000 parlimen tersebut. Yang turun mengundi di satu daerah mengundi tu mungkin beribu, katakan 1,000, 2,000 orang. So kemungkinan untuk nak habiskan dalam masa yang cepat itu susah. Susah. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini akan berlaku. So balik kepada cerita Mahathir tadi, kalau kita tengok dalam situasi yang ada sekarang ini, dia kena fikir satu perkara. Yes, dia boleh nak buat parti baru, boleh. Tetapi mampukah dia untuk nak memenangi pilihan raya yang akan datang? Dia bukan sekadar kena fikir nak buat parti baru. Nak buat parti baru, semua boleh buat parti baru. Saya pun boleh buat parti baru. Isunya, kita nak buat, mesti buat untuk menang pilihan raya. So macam mana dia nak menang pilihan raya? Itu next step dia kena fikir. The next step dia kena fikir, macam mana dia nak menang pilihan raya yang akan datang ini. That is why, dalam keadaan dan situasi yang sekarang ini, the only way, kenapa PRU14 dia boleh menang? Sebab dia menumpang Parti Keadilan Rakyat. Dia menumpang logo Parti Keadilan Rakyat. Dia menumpang glamour Parti Keadilan Rakyat. Dia menumpang apa yang Parti Keadilan Rakyat ada dan Pakatan Harapan ada pada ketika itu. Dan pada masa itu juga berlaku tsunami. Tsunami rakyat Malaysia, di mana pada masa itu rakyat Malaysia merasakan bahawa perlu ada perubahan. Dan dia nampak bahawa seolah-olah Mahathir dah bertaubat, pergi on decide bersama dengan Muhyiddin, maka mereka pun nak melakukan perubahan. Rakyat Malaysia pada masa itu nak melakukan perubahan. Ujian di Sabah, pilihan raya di Sabah ini menjadi penentu sama ada mood rakyat masih kekal atau tidak, sebagaimana mood pada PRU ke-14. Sama juga dengan parti yang baru ini. Mahathir bercakap tentang parti Melayu, parti Islam dan sebagainya. Akhirnya dia balik kepada persoalan yang paling utama. Mampu ke tidak parti ini survive dalam pilihan raya yang akan datang, ataupun dia hanya sekadar macam contohnya di Sarawak dulu ada Permas, kemudian di Semenanjung kita ada Semangat 46, sebelum dulu tahun 77 dulu ada Berjasa dan sebagainya. Mampu ke dia survive dalam situasi politik yang ada sekarang ni, di mana dia kena bersaing dengan semisal UMNO, semisal PAS, dia kena bersaing dengan Bersatu, dia kena bersaing dengan Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Amanah. Mampu ke dia survive dalam politik yang ada sekarang ini? Sebab itu saya kata politik is about macam mana kita nak menonjolkan diri di hadapan. Sebab itu saya tak pernah suka orang kata, oh, kalau nak join politik ni jangan glamour. I mean, nak join politik kena glamour supaya orang kenal kita. Kalau nak join politik tak nak glamour, tak payah join politik bang. Kita kalau tak payah join politik, nak join politik kena nak glamour. Sebab apa nak glamour? Supaya orang kenal kita, supaya orang undi kita. Ada ke YB nak join politik, lepas tu dia tak nak orang kenal dia. Dia tak nak orang tahu muka dia, dia punya perwatakan, nama dia. Ada ke macam tu? Tak ada. Orang macam tu adalah bertanding, tapi lepas tu memang confirm tak menang lah, sebab orang tak kenal dia. Mahathir sekarang ni, so macam mana situasi, macam mana keadaan dia nak menang, macam mana dia nak menang sekarang ini. Sebab itu saya kata, dia kena jumpa dengan Hishamuddin, dia kena jumpa dengan Azmin. Balik kepada persoalan, saya ulang benda ni tiap-tiap malam. Kerana apa? Saya rasa benda ini adalah satu kebenaran. Di mana nak atau tidak, mereka kena ambil alih UMNO sekarang ini. Mereka kena ambil alih Barisan Nasional. Nak ambil alih Barisan Nasional, dia kena ambil alih UMNO dahulu. Sebab UMNO adalah pengurusi kepada Barisan Nasional. Ini membawa saya kepada cerita yang kedua. Cerita Lim Guan Eng. Kenapa beria sangat nak pergi dakwa Lim Guan Eng dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini? Okey, dia ada bukti, ada yang kukuh dan sebagainya. Kita akan cerita tentang bukti tersebut dan kita akan saksikan, kita akan dengar sendiri dalam perbicaraan Lim Guan Eng nanti sama ada bukti itu boleh hold atau tidak. Saya akan bercerita daripada aspek undang-undang. Bagaimana nanti supaya senang kalau kita nak ikuti perbicaraan tersebut, kita senang nak membezakan apa kes Lim Guan Eng dengan kes Najib Tun Razak, for example. Kes Lim Guan Eng dengan kes contohnya Isa Samad, for example. Salam 3 juta tu. Salam sekali salam 3 juta. Duit Felda masuk dalam dia punya account. So, benda-benda macam tu kita kena bezakan. Tetapi, sebalik pada cerita Mahathir tadi, dia perlukan satu platform di mana platform itu dalam the next PRU yang tidak lama lagi, dia akan pastikan bahawa dia boleh menang dalam PRU tersebut dan menguasai Malaysia sekali lagi. Okay?
Dan dalam kerjasama kali ini, ada kemungkinan tak dia bekerjasama dengan Muhyiddin? Jawapannya ya. Dia ada kemungkinan bekerjasama dengan Muhyiddin. Sekali lagi, tidak mustahil perkara tersebut. Kerana apa? Kerana Muhyiddin sendiri pun mempunyai masalah menghadapi PRU yang akan datang. Dia sekarang ini berkira-kira nak menyertai mufakat nasional. Dalam masa sama, dia di belakangnya berkira, dia sekarang ini dia duk dia duk makan keliling. Dia pergi jumpa semua orang. Dia jumpa Anwar Ibrahim, dia jumpa Pakatan Harapan, dia jumpa Mahathir, dia jumpa dengan UMNO pun dia jumpa, dengan PAS pun dia jumpa. Dia berunding sekeliling sekarang ni. Sebab apa? Situasi dia umpama dalam keadaan di mana dia tahu, again, balik kepada yang saya sebut tadi, dia perlu kepada satu platform untuk menang dalam PRU yang akan datang. Nak atau tidak, mereka tahu mereka tak boleh survive politik ini terlalu lama. Bersatu, Parti Mahathir, Parti Azmin tak boleh survive politik ini terlalu lama. That is why penting untuk mereka menang. Sekiranya mereka tidak menang dalam PRU yang akan datang ini, itu akan menyebabkan survivability, kebolehjayaan parti mereka dalam next PRU, dalam next election, berjaya atau tidak disebabkan oleh kemenangan yang akan datang ini. Kenapa saya katakan demikian, tuan-tuan dan puan-puan? Yang paling penting, sebab tu kalau saya terangkan tentang finite infinite game kan, dalam permainan infinite game ni, PKR, Parti Keadilan bermain infinite game, DAP main infinite game, UMNO bermain infinite game. Dalam infinite game, the mindset is bukan menang PRU atau kalah PRU. The mindset is bagaimana kita nak teruskan perjuangan ini supaya dia going on, supaya dia berterusan for the next 10, 20, 30, 50, 100 years or beyond. Bagaimana kita nak teruskan permainan ini? Yang menang bukan dia tidak ada istilah kalah menang. Istilahnya adalah siapa yang boleh bertahan lebih lama. Itu peristilahnya. Jadi dalam situasi sekarang ini, apa yang boleh membuatkan Parti Mahathir, apa yang boleh membuatkan Parti Azmin itu boleh bertahan lebih lama? Sebab itu awal dulu saya pernah persoalkan benda ini. Kalau ditakdirkan Mahathir mati, siapa yang boleh ganti beliau? Kalau ditakdirkan Mahathir mati, siapa yang boleh ganti beliau? Kalau ditakdirkan Muhyiddin itu mati, siapa boleh ganti beliau? Kalau ditakdirkan Azmin itu mati, ditakdirkan Azmin itu kena tangkap, dengan Zuraidah itu kena tangkap, for example, siapa boleh ganti mereka dalam meneruskan agenda parti, agenda perjuangan mereka yang kita tak tahu pun sebenarnya agenda perjuangan mereka itu apa? Apa sebenarnya ada agenda perjuangan Azmin? Apa agenda perjuangan Zuraidah? Reformasi. Reformasi apa? Kita tahu cerita Azmin, kita tahu cerita Zuraidah. Okey, tolak tepilah cerita video kabur tu. Kita tahu cerita pegawai-pegawai dia. Yang ada pegawai Zuraidah dulu, beli rumah cash, million. Budak umur tak sampai 40 tahun, boleh beli rumah million cash. Kan? Buat pegawai Zuraidah tu. Jadi dalam situasi yang ada sekarang ini, tu saya kata, bagaimana mereka nak survive dalam politik, bagaimana mereka nak survive dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini, ditentukan. Sebenarnya sebab itu kata politik mereka ni, politik yang melibatkan individu. Berbeza dengan Parti Keadilan Rakyat. Saya tak nak sentuh DAP lah. Saya tak nak sentuh Amanah, for example. Saya sentuh Parti Keadilan Rakyat, parti saya sendiri. Katalah ditakdirkan meninggal Anwar Ibrahim, meninggal Wan Azizah. Saya boleh sebut 10 orang yang boleh take over Parti Keadilan Rakyat, yang boleh lead mereka ke depan. Parti Keadilan Rakyat ke depan. Sebab apa? Parti Keadilan Rakyat ini bukannya Parti Anwar. Dia diasaskan oleh Anwar, tetapi dia bukan Parti Anwar. Dia bukan parti individu. Kalau ditakdirkan Anwar tidak ada di dalam parti nasib, dan pernah berlaku 11 tahun Anwar tidak ada di dalam parti, dia dalam penjara. Parti ini boleh survive. Kita tak menang pilihan raya, tetapi kita survive. It's still going on. Parti ini parti yang tak banyak duit, tapi it's still going on. So dana adalah salah satu sebab untuk kita nak survive, tetapi not the only sebab. Will UMNO survive? That depends. Dia depend sekarang ini sama ada UMNO nak main permainan apa. Dia nak permainan survival ataupun dia nak survive, atau permainan yang sekadar untuk menang PRU. Menang election. Menang dapat duit. Bila dah dapat duit, senang menang election, maka mudah untuk dia dapatkan dana. Okey. Sebab itu saya kata Parti Mahathir ni, akhirnya, dia akan kembali macam semangat 46 kalau sekiranya dia tak ada lahirkan natural leader. So itu saya hari ini bila saya dengar Mahathir yang buat announcement, saya gelak seorang-seorang. Saya kata, Mahathir buat announcement, kenapa tak Mukhris buat announcement? Pernah terfikir tak? Kenapa Mahathir buat announcement? Kenapa Mahathir tak percaya anak dia ke depan? Anak dia tu
Umur Chris sekarang ni what? 40 plus, almost 50? Okay lah, ambil lah 50. Dia ambil 50. 50 is still young dalam politik. Kenapa dia tak nak tolak? Kalau betul Mahathir ni orang yang membina leaders, dia tolak anak dia ke depan. Patutnya anak dia yang buat announcement hari ni, bukan dia. Patutnya anak dia lead, anak dia jadi presiden, bukan dia. Mungkinlah lepas ni dia jadi penasihat. Still, kalau dia jadi penasihat, maksudnya dia tak percayakan kepada anak dia sendiri pun untuk lead. Dan bila dia tak percayakan kepada orang lain, bila survivability, kebolehhidupan parti ini bergantung kepada diri dia sebagai individu, itu akan jadi masalah. Sebagaimana survivability, contohnya parti Azmin. Kalau sekiranya Azmin tidak ada, siapa yang boleh ambil? Hilman. Kenapa dia tak tonjolkan Hilman sekarang ni? Siapa yang boleh take over? Zuraidah. Kalau selepas Zuraidah siapa? Haniza Talha dan Royah. Kenapa mereka tak ditonjolkan sebagai ketua sekarang ini? That is why, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bermain permainan ini, kita kena faham satu perkara. Perkara tersebut adalah, it's not about winning or losing PRU. It's about siapa boleh bertahan lebih lama. Parti Keadilan, DAP, Parti Keadilan DAP lah, amanah baru je lah 2016. Kita dah kalah banyak PRU, and yet we still here. Kami masih berada di sini. 22 years, 20 lebih tahun, kita masih ada di sini. And insyaAllah for the next 20 years, DAP 1965 dah ada di sini. Kalah setiap PRU, setiap PRN kalah, still ada kat sini. Because it's all about the mentality, pengikut-pengikut je untuk survive. Parti, ideology survives human. Dia akan melangkaui manusia. Itu yang penting, yang pertama. Okay. Balik kepada cerita Lim Guan Eng. Okey, ini cerita kedua kita pada malam ini. Cerita tu dah habis. Kita tengok nanti announcement Mahathir, apa parti tersebut, bagaimana dia berlaku. Tapi prediction saya ialah dia tak boleh pergi jauh lah. Melainkan kalau dia take over UMNO dan Barisan Nasional. Itu jadi interesting game. Bila di mana semua pimpinan-pimpinan sini UMNO kena buang, kena tangkap, maka mereka akan take over. Kita tunggu hari tersebut, baru saya boleh announcement. Boleh buat cerita panjang. Balik kepada cerita Lim Guan Eng. Pertama sekali, ada dua kes utama Lim Guan Eng disebut. Pertama, kes dia punya jual rumah dahulu. Apabila dia membeli rumah dalam keadaan at lower market price. Kalau tak silap saya, nilai rumah tu 6 juta lebih. Dia beli dalam keadaan 4 juta lebih masa tu. Jadi dia dikatakan telah menggunakan kuasa dia untuk membeli rumah dalam keadaan yang rendah dan menjanjikan projek kepada wanita tersebut, keluarga wanita tersebut untuk mendapat projek. Akhirnya benda itu tidak berjaya dibuktikan pun. Dan membeli barang dalam keadaan yang murah itu bukanlah suatu kesalahan pun. Kalau saya beli benda tu atas diskaun, ada satu kesalahan. Kesalahan dia kalau dia dapat diskaun, dia bagi diskaun dengan harapan dia dapat something else selaku ketua menteri. Maka itu ada satu kesalahan. Maksudnya adalah dia beli rumah murah, dia tak bagi dalam bentuk cash, tapi dia dapat rumah murah, tapi dalam masa sama dia bagi dalam bentuk satu projek yang lain. So dia panggil consideration. Dalam kontrak ni, dia mesti ada offer, dia mesti ada acceptance, dia mesti ada tawaran, dia mesti ada penerimaan, dia mesti ada ijab, dia mesti ada kabul. Itu baru dipanggil akad. Akad ni maksudnya kontrak. Kontrak maksudnya, akad tu bahasa Arab. Kontrak tu maksudnya bahasa Inggeris. Kontrak bahasa Inggeris dan Melayu. Untuk jadi kontrak itu, untuk jadi crime itu, dia mesti ada ijab, ada offer dan ada acceptance. Dia mesti ada consideration. Maksudnya ada benda yang bertukar. Ada benda yang bertukar. Maka bila berlaku pertukaran tersebut di atas nilai, maka baru boleh perkara itu dikatakan sebagai rasuah. Atas nilai baru boleh dikatakan sebagai rasuah. Attempt untuk rasuah hanya boleh berlaku kalau sekiranya betul-betul akan berlaku. Maksudnya transaksi itu sudah berlaku. Saya bagi contoh. Dikatakan, saya tak tengok lagi fakta detail bukti yang ada pada SPRM Pendakwa Raya. Kita akan tengok pada hari trial nanti baru kita akan nampak satu persatu. Ini sekadar apa yang dah di-revealkan, apa yang kita tahu, apa yang saya dengar Lim Guan Eng kata sebelum-sebelum ini. Pertama, projek ini belum lagi diteruskan, belum lagi terlaksana, belum dibuat. Dia masih lagi diperingkat sebagai feasibility study. Kan dia baru selesai feasibility study. Maksudnya feasibility study adalah term bahasa Melayu dia, tetapi basically dia adalah kita kena kaji dulu, boleh ke tak boleh buat projek ni. Yang feasibility study itu saja mengambil nilaian ratusan juta, puluhan juta untuk nak buat feasibility study. Itu normal. Sebab projek ini bernilai 6 bilion ringgit. 6.8 bilion, almost 7 bilion ringgit. Itu common seperti saya kata. Okey. Namun begitu, macam saya kata tadi, untuk nak berlaku crime itu,
Jenayah, apa saja jenis jenayah? Ini kita belajar law sikit. Kita belajar law, criminal law. Dia mesti ada actus reus dengan mens rea. Okey, apa itu actus reus? Actus reus itu mesti ada perbuatan. Apa itu mens rea? Mesti ada niat untuk melakukan jenayah tersebut. Now, biasanya nak buktikan niat ni, kita buktikan daripada perbuatan. Kalau perbuatan itu dia dah buat, maksudnya adalah niat. Tetapi tak semestinya ada perbuatan, ada niat. Contohnya bunuh. Hanya kerana saya memegang pisau, kemudian saya tercocok seseorang, orang itu mati, tidak bermaksud saya nak bunuh dia. Berkemungkinan accident, berkemungkinan negligence. So, benda itu kemungkinan berlaku. So, saya membunuh tanpa niat. Jadi, benda itu kita kena tengok daripada all circumstances. Kita kena tengok semua keadaan. So, balik kepada cerita Lim Guan Eng tadi, dia dikatakan bahawa beliau telah membuat tawaran 10% daripada nilai, saya tak pasti sama ada nilai projek ke ataupun nilai consultancy. Either one of those two. Tak kisahlah. Tetapi dia dikatakan meminta 10% daripada nilai yang tersebut. Okey. Beberapa soalan yang mungkin kita akan rungkaikan di mahkamah nanti. Pertama, nilai 10% itu tidak ada pun. Tidak berlaku pertukaran wang ataupun pertukaran any consideration yang masuk ke dalam akaun direct or indirect kepada Lim Guan Eng. Okey. Sebelum saya bercerita tentang detail tu, kita kena faham prinsip kepada undang-undang jenayah. Apa-apa undang-undang sekalipun, dia macam ni prinsip dia. Sesiapa yang menuduh mestilah membuktikan. He who allege asserts. Siapa yang menuduh kena membuktikan. Ini prinsip undang-undang, the maxim. Maksudnya, katalah A tuduh B mencuri. A tuduh B mencuri. Maka dalam kes ini bukan B kena membuktikan dia tidak mencuri. Oh, saya tak mencuri. Saya sebenarnya orang yang tak bersalah. Saya orang awet. Tak, bukan. Tugas dalam kes ini A kena membuktikan si B ni mencuri. Macam mana dia buktikan? Dia datanglah dengan bukti A, B, C, D. So, dalam kes ini, pendakwa raya SPRM mengatakan bahawa Lim Guan Eng menerima 10% atau meminta 10% daripada nilaian projek ataupun nilaian konsultansi. Saya pun tak ingat yang mana satu. Maka dalam kes ini, SPRM kenalah membuktikan bahawa A, pertama sekali, terdapat perbuatan itu berlaku. Bahawa Lim Guan Eng mengatakan dia meminta. Katakanlah, Lim Guan Eng, ini kontraktor. Lim Guan Eng tak cakap apa pun. Tiba-tiba kontraktor ni cakap, Lim, nanti projek ni aku bagi kau 10%. Lim tak kata ya, Lim tak kata tidak. Okey, tiba-tiba kontraktor ni kata, pergi jumpa SPRM, dia kata, saya sebenarnya telah memberi tawaran kepada Lim Guan Eng untuk membayar dia 10% daripada nilai yang tersebut. Dalam kes ini, Lim tak bersalah. Kenapa? Sebab dalam kes ini, yang offernya adalah Mama. Itu saya kata balik kepada offer tadi. Lim tak kata ya, Lim tak kata tidak. Dalam kes acceptance, dia perlu ada jawapan, ya atau tidak. So, dalam kes ini, kalau sekiranya offer itu dibuat, dalam keadaan Lim tak ada kata ya atau tidak, maka kita tak boleh nak salahkan Lim Guan Eng ni, dalam keadaan kalau offer itu dibuat sekalipun. Okey. Itu offer. Ada tak transaksi itu berlaku? 10% itu ada tak masuk dalam akaun? Sekadar yang diberitahu secara surface. Kita akan tengok dekat mahkamah nanti. Kalau SPRM boleh membuktikan, tidak ada berlaku transaksi 10% sebagaimana yang didakwa. Kalau tidak berlaku sebarang transaksi, bagaimana SPRM nak membuktikan bahawa Lim Guan Eng mengikut Seksyen 16 dan juga Seksyen 23 Akta SPRM 2009 telah menggunakan kuasa beliau untuk menerima suapan daripada kontraktor tersebut. Bagaimana dia nak buktikan? Dia mesti ada satu bukti. Dia orang kena buktikan sama ada transaksi wang, sama ada jadual bertulis, sama ada saksi yang melihat kejadian tersebut, macam kes Najib. Kita ambil contoh kes Najib. Tuduhannya ada 42 juta telah masuk ke dalam akaun Najib daripada SRC. Daripada akaun SRC telah masuk ke dalam akaun Najib. Cuma dia bukan akaun SRC. SRC ni bijak. Dia tak adalah transaksi daripada akaun ke akaun. Kalau akaun ke akaun, kita boleh nampak. Tetapi transaksi itu daripada pihak ketiga. Mungkin dia masuk cash ke sebagainya, kita tak tahu. So, bila silapnya masuk ke dalam akaun personal Najib, maka di situ dapat kita lihat SRC ni adalah satu company yang terlibat dengan projek 1MDB. So, kalau
duit itu masuk ke dalam akaun personal, nampak jelas bahawa dia dah menyalahi pertama penggubalan wang haram di bawah AMLA, Anti Money Laundering Act, AMLA, AMLA. Dalam masa sama juga disebabkan berlaku di luar negara, kita tak boleh kata corruption, tetapi itu akan ada akta SPRM, dia akan didakwa di bawah akta tersebut. Tetapi yang didakwa sekarang ini di bawah AMLA. So maksudnya untuk membuktikan AMLA, kena buktikan bahawa ada transaksi luar negara masuk ke dalam akaun peribadi dan kita tidak melaporkan duit tersebut. Dan untuk menunjukkan bahawa dia tahu bahawa transaksi itu ada di dalam dua akaun dia, dia telah membelanjakan wang tersebut. Dia berbeza, contohnya saya ada 10 akaun. Saya ada 10 akaun. Ada 10 akaun, satu akaun je saya aktif, 9 saya tak aktif, contoh. Tiba-tiba duit masuk dalam akaun saya, masuk. Saya pun tak sedar. Tiba-tiba saya kena tangkap polis. Bila saya kena tangkap polis, saya kata kenapa pula? Oh, sebab apa? Anti Money Laundering Act, ada 10 juta telah masuk dalam akaun anda. Bila saya cek, betul 10 juta. Dan 10 juta tu masih dalam akaun saya. Saya tak usik pun duit tersebut. Maka saya boleh buktikan, yes, transaksi itu masuk. Cuma, saya tak tahu masuk dalam akaun saya. Kan? Sebab apa? Orang online banking, kalau dia masuk dalam akaun kita, melainkan dia bagi tahu, kita tak tahu. So, dia masuk dalam akaun kita, memang betul. Dan bukti saya tak tahu, saya tak belanja pun, saya tak pergi check pun akaun saya. Sebab saya ada 10 akaun dan semua akaun saya tu kosong duit kecuali satu yang saya guna hari-hari. So, mana saya nak pergi check akaun tersebut? So, dalam bukti ini, dia tidak ada intention. Niat dia tu kita tahu bahawa dia tak aware. Saya tak aware tentang perkara. Dalam kes Najib, dia aware. Dia tahu awareness itu, kesedaran itu penting untuk membuktikan bahawa Najib itu bersalah. Kenapa? Awareness tersebut, apabila dia membelanjakan wang tersebut, menunjukkan bahawa dia tahu ada wang di dalam akaun tersebut. Dia berbeza kalau 42 juta tu masuk dalam akaun dia, kemudian dia tak belanjakan langsung. Kemudian boleh dia kata, oh saya sebenarnya tak tahu pun duit masuk dalam akaun saya. Kan? Saya tak check pun. Tiba-tiba, ada duit tu. Saya tak tahu, kena tangkap dengan polis. Tapi mustahil lah, masuk 42 juta kita tak belanja kan? So, dengan berbelanja tersebut menunjukkan bahawa dia aware. Takkanlah saya tiba-tiba ada satu akaun kosong, saya boleh buka akaun tersebut, dapat duit, saya berbelanja dengan duit tu dalam keadaan saya tak sedar. Mustahil lah ada duit berbelanja juta-juta kita tak sedar. Kan? Itu bodoh kebanggangnya. Namun begitu, itu yang digunakan oleh Najib sebagai defense dalam kehakiman dia. Now, berbeza dengan kes Lim Guan Eng ini, transaksi duit tu tak ada lagi. Yang dikatakan oleh SPRM adalah terdapat tawaran yang dibuat oleh Lim Guan Eng minta 10% daripada kontraktor, daripada jumlah projek tersebut. Now, pertama sekali, pendakwa raya kena membuktikan ada ayat secara bertulis atau lisan, saksi dan bukti, sama ada bertulis, sama ada videotape, kamera dan sebagainya, bahawa Lim Guan Eng mengucapkan secara langsung atau tidak langsung, secara jelas atau secara tidak jelas. Contoh tidak jelas lah. Salam. Satu salam tu 3 juta. Example. Itu secara tidak jelas. Atau jelas. 10% lah bang. Masuk dalam akaun aku. So, itu biasa lah. Itu jelas. Dia kena buktikan. Buktikan macam mana? Dia kena buktikan lah. Bukan Lim Guan Eng yang kena buktikan dia tak minta 10%. SPRM, pendakwa raya kena membuktikan bahawa dia ada minta 10%. So, macam mana ni nak buktikan? Ini interesting untuk kita nak lihat. Saya ceritakan benda ni supaya tuan-tuan dan perempuan, bila nak tengok kes Lim Guan Eng nanti dalam tarikh perbicaraan beliau, baru kita akan nampak. Oh, okey. Okey, sekarang ni dia keluar. Ini dia, the first stage nanti dia akan panggil, pendakwa raya akan panggil semua dia punya saksi-saksi. Okey, kita dengarlah. Saksi A kata saya macam ni, dapat macam ni, begitu. Saksi B kita dapat macam ni, dapat macam tu. Okey. Saya bacakan ada satu dokumen yang saya dapat hari ini, tapi saya tak pasti siapa yang penyata daripada siapa, daripada penyata SPRM 0309 pada muka surat 25. Muka surat 25 ini berkenaan dengan kes Lim Guan Eng. Dia antara penyataan antara pihak-pihak. Dia ada orang ni, dia mengaku bahawa dia telah memberi bayaran wang kepada individu di dalam projek di dalam projek terowong tersebut. Saya bacakan, harap sabar boleh baca, dengar.
Dia kata projek Penang Tunnel adalah satu projek yang besar. Apatah lagi dengan MOU antara BUCG dan Kerajaan Pulau Pinang disaksikan oleh kedua-dua Perdana Menteri. Perdana Menteri tahu pada masa itu tahu. Antara pihak-pihak lain yang telah saya berikan wang tunai semasa mendapatkan projek Penang Tunnel. Ini saya rasa CEO Zenith ni. Dia juga orang UMNO. Dia kata antara pihak lain yang saya telah berikan wang tunai semasa mendapatkan projek Penang Tunnel, bukan CEO, sorry, saya minta maaf. Orang lain, mungkin orang lain. Adalah Datuk Seri Nazri Aziz. Ingat tak saya hari tu kata bahawa Nazri Aziz akan ada kes? Ada orang kata, ni Nazri Aziz ke Aziz Rahim? Dia dua-dua. Ada orang daripada Bina Negara saya tanya gitu. Nazir Aziz ke? You masukkan Nazir Aziz ke Aziz Rahim? Dia dua-dua, both of them. Ni saya dah, Penang Tunnel, di antara wang tunai semasa mendapatkan projek Penang Tunnel ini adalah Datuk Seri Nazri Aziz. Beliau adalah kenalan saya. Tentunya setiap kali pilihan raya, saya membantu beliau bagi pilihan raya 2013. Saya telah memberikan wang tunai RM500,000 kepada Datuk Seri Nazri. Datuk Seri Nazri dan Lim Guan Eng adalah berkawan. Itu semua orang tahu. Datuk Seri Nazri Aziz yang kenalkan saya kepada Lim Guan Eng di Hotel Shangri-La pada tempoh hari. Wang RM500,000 itu saya serahkan kepada Datuk Nazri Aziz di rumah beliau di UBN Tower, Jalan Sultan Ismail. Kejadian itu berlaku pada April 2013 pada 11 malam. Ada seorang pegawai Datuk Seri ketika itu bersama. Saya tidak ingat siapa. Datuk Seri Nazri Aziz menyuruh saya meletakkan RM500,000 itu di dalam bilik beliau di rumahnya. Wang itu saya letakkan di dalam beg sahaja. Duit RM500,000 itu adalah daripada akaun ZCSB, Zenith Consortium Sdn Bhd. Staf saya Ibrahim yang keluarkan daripada bank ZCSB. So kalau daripada pernyataan ini kita dapat nampak bahawa pemberian wang itu adalah kepada Nazri Aziz. Dia sebut dia kata Nazri Aziz ni kawan Lim Guan Eng, mereka berkawan. So saya tak nampak bagaimana kaitan di antara 10% Nazri itu dengan Lim Guan Eng. Tapi tak apa. Kita baca ada satu lagi ni. Daripada dana 99.8 juta itu, 99.8 juta ni adalah konsultansi. Di mana konsultansi itu dia feasibility study itu 99, almost 100 million. Anggaran bayaran kepada konsultan yang melaksanakan projek ini adalah sekitar 40 juta. Konsultan utama yang melaksanakan projek ini adalah JKM Consultant. Terdapat beberapa lagi konsultan lain juga dilantik untuk melaksanakan kerja ini seperti Mega Soil dan untuk kerja-kerja in ventilation, Massive Victory untuk kerja-kerja land acquisition, pakatan ukur, kerja geologis dan sebagainya. Okey, saya sahkan, ini yang buat laporan yang mengatakan kerja-kerja topografi dan jurutera konsultan juga adalah untuk topografi. Saya sahkan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan ini adalah untuk feasibility study bagi penyediaan detail design report feasibility study. Sebelum projek tunnel terowong itu dibuat, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan juga Kerajaan Federal telah meminta supaya diadakan feasibility study terlebih dahulu. Dan ia telah siap pada Januari 2015 dan company Zenith Construction Consortium Sdn Bhd telah berjaya membuat feasibility study tersebutlah. Bagi kerja-kerja design, preliminary detail design untuk 3 highway telah tidak termasuk under Battersea Tunnel telah dihantar kepada UPen sekitar 2017. So kerja-kerja untuk 3 highway itu tak termasuk dengan tunnel bawah tanah ni. Okey, yang ini menarik. Daripada 99.8 juta itu, yang itu jumlah kos konsultansi itu, 22 juta seperti yang saya telah jelaskan semalam, iaitu telah saya gunakan untuk membayar rasuah bagi menutup kes SPRM saya, iaitu berjumlah 19 juta kepada Perdana Menteri yang diterima melalui Ganah Rajah dan 3 juta untuk Datuk Abdul Aziz Rahim yang diterima oleh Datuk Jabar. Ini Aziz Rahim, tadi Nazri Aziz, orang yang berbeza. Dari itu, baki tinggal 37.8 juta. Sebanyak 14 juta telah dibuat untuk projek dan sebagainya. Maksud dekat sini, projek tunnel ini sebenarnya akhirnya berkisar kepada orang-orang UMNO. Yang disebut nama di Lim Guan Eng adalah di mana beliau mengenali Nazri Aziz. Itu saja perkaitan dia. Dikatakan bahawa itulah kaedah bagaimana beliau dah didakwa. Itu mungkin. Saya tak tahu. Kita kena tengok nanti pada hari perbicaraan bagaimanakah perkara ini betul ke tidak, apakah benda ini berlaku sebagaimana yang dikatakan dan kita lihat we will see.
sama ada benda ini benar atau tidak sebagaimana yang kita dakwa, dan saya interested untuk tengok setiap bukti yang nak dikemukakan tadi. Dan kita nak tengok sama adakah Nazri Aziz, Perdana Menteri, dan juga Aziz Rahim ni akan didakwa sebagaimana Lim Guan Eng didakwa dalam kes tunnel ini. Kita lihat nanti. Okey. Seperti biasa, saya promote sikit saya punya website Bina Negara saya, iaitu binanegara.org, dan dalam itu kita ada jual merchandise. Dan kepada siapa yang nak menderma kepada saya punya tour, InsyaAllah boleh terus derma di dalam website tersebut. Senang, masuk dalam satu akaun, senang untuk nak pantau. Kalau masuk personal account nanti susah, duit saya bercampur-campur kan. So senang saya letak dalam satu akaun, yang mana dah menderma kepada saya dah letakkan dalam akaun tersebut, supaya untuk senang untuk kita nak nilai, untuk kita nak berlaku telus dalam setiap derma anda, setiap sen yang anda derma, untuk saya pergi tour seluruh Malaysia insyaAllah. Dan masa sama, yang untuk makluman, yang program saya di Kuantan itu on 27 hari bulan 9. Siapa yang berminat untuk turun RM30 tu, tolong kontak kepada admin yang menguruskan. Bukan saya penceramah aja sebenarnya. So saya tak uruskan program tersebut. So jangan tanya saya. Yang program saya yang saya buat, yang MPN Sarawak melompat hari itu, adalah program dinner, yang mana saya akan jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya akan jemput MB Negeri Sembilan. Bukan dinner itu untuk MPN. Dia bukan MPN Sarawak punya dinner. Itu kena faham. Itu dinner di bawah sukarelawan Bina Negara. Tujuan dinner tersebut mengumpul dana untuk kita nak menghadapi pilihan raya. Pilihan raya mana, tak kisahlah mana-mana pilihan raya pun, terutama dalam kita nak, contohnya kita pacar, latihan, kita punya usaha-usaha kita dalam, contohnya kita nak buat phone banking, kita nak buat calling dan sebagainya. So usaha itu perlu buat. Sebab itu saya nak kata bahawa dinner tersebut saya tunda kepada 3 hari bulan 10, dan insyaAllah saya akan mula launching kita punya table itu dalam beberapa hari lagi. Setelah kita finalisekan beberapa benda, kita belum start launching lagi, tapi siapa yang berminat untuk mengetahui mengenai table tersebut, dia paling rendah RM2,000 dan paling tinggi RM50,000. Bolehlah menghubungi saya, inbox saya personally insyaAllah. Jadi itu saja sumbangan daripada saya. Bukan duit itu masuk dalam poket saya, tapi duit itu digunakan untuk membantu calon-calon kita dalam menghadapi pengkhianat-pengkhianat yang ada di Malaysia ini, insyaAllah. Yang penting sebenarnya usaha kita. Sebab tu saya selalu kata, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah binanegara.org. Itu saja daripada saya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Selamat malam, selamat beristirahat. Mari kita ucapkan sama-sama seperti biasa, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.